Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat subtopik yang seterusnya iaitu Hardware or Software Configuration Management. Untuk chapter kedua bagi Project Development bagi kursus CFC 6014. So dekat sini saya nak terangkan tentang Configuration Management ataupun yang short form dia adalah CM. Di mana untuk fasa ini anda dikehendaki untuk mengenal pasti apakah konfigurasi hardware dan juga software yang anda perlu selidiki dan perlu diambil tahu berserta dengan masa yang telah anda tetapkan sebelumnya. So, untuk configuration management, di bawah dia ada beberapa management yang you perlu ambil tahu ataupun ambil maklum, iaitu change management, version management dan juga system building dan juga release management. So, apa yang terdapat dalam change management? Change management adalah salah satu cara bagaimana anda mengurus sekiranya berlaku perubahan pada idea-idea yang sebelum ini anda dah tetapkan tetapi memenangkan atas keperluan perlu diubah dan adakah ianya patut diimplement dan bilakah ataupun pada fasa yang manakah yang anda perlu lakukan implementation bagi pengurusan yang terdapat perubahan. Kemudian pada version management, yang ni awak kena keep track setiap version yang you pakai ke atas komponen-komponen seperti software ataupun hardware supaya tidak berlaku banyak perubahan sekiranya terdapat lebih daripada satu pembangun sistem ataupun projek yang terlibat agar ianya tidak mengganggu di antara satu sama lain. So untuk sistem building, yang ini awak kena bersama-sama dengan rakan-rakan yang terlibat, kena mencari dan juga mengumpul semua versi-versi yang betul sebab setiap software ataupun hardware dia ada version dia. Jadi awak kena ambil maklum version mana yang sesuai untuk projek awak, version mana yang diperlukan bagi komponen-komponen seperti software dengan hardware awak supaya ianya boleh dikompile dan boleh disatukan. Lepas tu untuk release management, yang ni awak kena buat persediaan untuk bagaimana kaedah untuk you release you punya projek di luar sana nanti dan bagaimana cara untuk awak keep track pengurusan operasi bagi produk awak yang telah di-release di luar sana. So, awak kena ambil tahulah ada 4 iaitu change management, version management, system building dan juga release management. So, yang ini semua awak kena maintain dia, awak kena keep track dia berdasarkan kepada metodologi yang you telah fikir, yang you telah pilih. So, dan mestilah dikonfigurasi ataupun dimonitor selari dengan life cycle yang terdapat dalam metodologi yang awak telah pilih. So, ini adalah antara terma-terma ataupun terminologi yang diguna pakai dalam CM ataupun configuration management. Yang ni awak boleh tengok sendiri ya. Tapi apa yang saya nak awak lihat, configuration control, yang ni you kena tengok. Yang ni adalah berkaitan dengan versi-versi yang terdapat pada sistem awak seperti hardware dengan software, komponen-komponen yang you guna pakai itu semua. So, yang ni you kena take note supaya version-version tu memang sesuai untuk projek awak. Kalau tak sesuai itu awak kena cari yang lebih sesuai supaya awak boleh maintain ataupun boleh kontrol perubahan yang berlaku pada awak punya projek dan tak perlukan awak untuk anjak atau panjangkan lagi masa yang awak telah ditetapkan. So, lepas tu baseline, yang ini adalah awak kena tengok balik kepada awak punya timeline yang awak telah tetapkan. Pastikan tugasan-tugasan yang you dah tetapkan pada timeline itu boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang awak dah schedulekan.
Okay, sebab kalau berlaku perubahan pada awak punya pencarian lah, version apa, error dan sebagainya, nanti takut bila terlalu lama masa tu dianggapkan, takut projek you tak habis. Okay, seterusnya configuration management task. Apakah tugas-tugas yang perlu awak laksanakan sepanjang awak buat pengurusan ke atas konfigurasi? Yang pertama, of course, akan ada source code. Tak kira lah you pakai IoT ke, bina network ke, bina program ke, semua akan ada source code. So, you kena take note source code modul dia macam mana. So, rancangan you nak buat pengujian tu macam mana? Apakah antara keperluan yang spesifikasi yang anda kena kenal pasti untuk you punya komponen-komponen. Okay, lepas tu, sekiranya berlaku perubahan pada komponen you, source code ke apa ke, macam mana you nak keep track status tu. So, bagaimanakah langkah-langkah untuk you accept sekiranya ada permintaan terhadap perubahan. So, yang ni you kena linkkan juga dengan you punya baseline, timeline you yang you telah tetapkan. Kalau you rasa perubahan itu boleh diterima, bila dimasukkan dalam you punya jangka masa tugasan yang you dah berikan tu sesuai, tak mengganggu, you boleh accept. Kalau tidak, you kena fikirkan bagaimana cara supaya ini boleh stick dalam tempoh yang telah you harap dia boleh diselesaikan. Okay, ini adalah workflow bagaimana cara you nak terima permintaan sekiranya berlaku perubahan. So, mula-mula you terima dulu permintaan tersebut. No problem, you terima saja. Lepas tu, pastikan you buat investigation. Maksudnya, kena buat siasatan dahulu. Bila you buat siasatan, dekat sini you boleh nyatakan pada owner tu sama ada you terima ataupun you reject permintaan perubahan itu tadi. Kalau you kata you reject, you kena maklumkan kepada owner. Kalau you approve, you boleh teruskan proceed dia, masukkan dalam schedule kerja dan pastinya ianya tidak melangkaui daripada timeline yang telah ditetapkan. Tetapi sekiranya you berada di tengah-tengah, sama ada terima ataupun tidak, you boleh tanya dulu owner untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut supaya awak boleh dapat keputusan yang you rasa keputusan yang tepat lah, sama ada nak terima ataupun reject. So, bila dah terima, dah masuk dalam schedule work awak, tak ada mengganggu apa-apa, so awak boleh implement dengan perubahan tersebut. Okey, itu sahaja untuk week 5. Tak banyak yang saya nak cerita kat sini. So, pastikan pengurusan konfigurasi awak itu berjalan dengan lancar dengan mengambil kira 4 poin ini tadi, iaitu change management, version management, system building dan juga release management. So, please take note itu saja untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekiranya ada sebarang soalan, awak boleh tinggalkan komen ataupun boleh direct di WhatsApp dalam grup. Jadi kalau boleh saya jawab atau kawan-kawan lain jawab, awak akan dapat jawapan kat situ. Dan awak boleh juga bertanya sewaktu kelas online kita nanti, tapi ke minggu depan lah. So kita dah tak ada masa, sila buat sekarang. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang.